Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Wani. Pengusaha pelancongan dijangka berdepan cabaran mendapatkan tenaga kerja apabila sempadan dibuka kelab. Menurut Uzaidi Udanis yang merupakan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, namun pengusaha digalakkan untuk melantik graduan tempatan yang ramai untuk mengisi kekosongan jawatan itu nanti. Ini adalah fasa yang di mana kita membuat satu transformasi. Kita tahu ramai pekerja-pekerja telah berhenti dan juga mencari peluang-peluang yang lain, peluang pekerjaan yang lain, dan juga ramai juga mencuba mencari rezeki dengan meniaga di gerai dan juga meniaga di kedai-kedai makan. Jadi bila nak tarik mereka balik agak susah sebab mereka dah biasa mencari rezeki dengan menjual-jual barang-barang ni. Tapi saya rasa kita mempunyai institut IPTA yang sangat banyak yang mengeluarkan beribu-ribu graduan dalam industri pelancongan dan juga industri hospitality ni. Jadi kita harus tarik mereka balik, harus tarik mereka memberi insentif yang bagus untuk to make sure that semua frontliners di industri hospitality dan pelancongan ni adalah lokal, adalah orang-orang yang tempatan, bukan kita bergantung pada pekerja-pekerja asing. Ini kita boleh mencerminkan kita punya budaya, mencerminkan kita punya produk dan juga mencerminkan kita punya hospitality kita. Ini patutnya yang kita lakukan sekarang ni. Semua penggiat industri pelancongan dinasihatkan supaya lebih menitik beratkan aspek kesihatan bagi setiap pelancong yang bakal tiba dari luar negara. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Datuk Muhammad Khalid Harun dalam satu kenyataan maklumkan penyediaan kit ujian kendiri COVID-19 bagi memantau tahap kesihatan pelancong setiap hari bakal menjadi satu perkara asas bermula 1 April nanti. Dan juga MATA yang menyambut baik pengumuman pembukaan semula sempadan juga akan membuat pelbagai promosi pakej dalam dan luar negara. Khalid juga yakin dengan tempoh kurang sebulan, pihaknya akan menyediakan pelbagai pakej pelancongan untuk dipasarkan. Sambil menambah, pemain industri pelancongan dari setiap sektor seperti taman tema, perkapalan dan kedai cenderahati juga telah bersedia untuk menyambut pelancong luar. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB sebagai pengendali lapangan terbang utama negara menyambut baik pengumuman pembukaan semula sempadan negara pada 1 April nanti dengan langkah negara beralih ke fasa endemik. Dalam satu kenyataan dikeluarkan semalam, pengerusi Malaysia Airports Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata pembukaan semula sempadan negara menjadi titik tolak merangsang pemulihan prestasi ekonomi negara sekaligus akan melonjak prestasi Malaysia Airports. Dan juga katanya sebelum penularan COVID-19, Malaysia menerima kunjungan pelancong seramai 26 juta. Ia menjana sebanyak 86 bilion ringgit dalam perbelanjaan pelancong. Beliau juga memberi komitmen Malaysia Airports akan menyokong penuh semua usaha kerajaan dengan memastikan kualiti perkhidmatan di lapangan terbang sentiasa berada di tahap yang tertinggi sebagai salah satu langkah penyediaan menerima bilangan penumpang yang lebih ramai. Malaysia Airports merupakan salah sebuah kumpulan pengendali lapangan terbang terbesar di dunia. Daripada segi jumlah penumpang yang dikendalikan, ia mengurus dan mengendalikan 39 lapangan terbang di Malaysia dan 1 lapangan terbang antarabangsa di Istanbul, Turki. Dewan Perdagangan dan Perindustrian China Bersekutu Malaysia ACCCIM menyifatkan pembukaan semula sempadan negara dengan kaedah selamat dan bertanggungjawab akan dapat memperkukuh pemulihan perniagaan yang mampan. Menurut ACCCIM, dalam kenyataan ia menyambut baik pembukaan semula sempadan negara untuk membantu memulihkan aktiviti ekonomi dan perniagaan domestik termasuk pelancongan, runcit, hotel, restoran dan industri penerbangan. Tambahnya, pelancongan merupakan satu daripada sumber pendapatan pertukaran asing Malaysia dengan jumlah terimaan pelancong sebanyak 86.1 bilion ringgit atau 5.7% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2019 dan 26.1 juta pelancong. Daripada Januari hingga September 2021, katanya jumlah pelancong merosot kepada 73,309 orang dengan terimaan pelancong yang sedikit berjumlah 123 juta ringgit. Sementara itu, Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta berkata dengan berakhirnya sekatan seperti kuarantin wajib, matlamat negara bagi pertumbuhan KDNK 5.5 hingga 6% pada 2022 kini menjadi lebih realistik.
Dan pengumuman pembukaan semula sempadan antarabangsa Malaysia kepada perjalanan tanpa kuarantin bagi pengembara luar yang lengkap menerima vaksin bermula 1 April nanti sememangnya telah lama dinanti-nantikan dan disambut baik oleh industri penerbangan. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA menyifatkan ia adalah satu langkah yang baik kerana penerbangan menyediakan sambungan dan perhubungan yang diperlukan untuk memudahkan perdagangan dan juga pergerakan orang ramai. Naib Presiden Serantau IATA bagi Asia Pasifik Philip Goh dalam satu kenyataan berkata ini akan membolehkan Malaysia meraih manfaat sosial dan ekonomi daripada penerbangan memandangkan sumbangannya kepada pekerjaan dan keluaran dalam negara kasar. Beliau berkata IATA berharap pada fasa pembukaan seterusnya, kerajaan Malaysia akan menggantikan ujian PCR dengan antigen rapid test bagi ujian sebelum melepas dan kemudiannya kelak menghapuskan ujian sebelum melepas dan pasca ketibaan bagi semua penumpang yang lengkap menerima vaksin. Tambahnya, sejak beberapa minggu ini terdapat momentum yang sangat menggalakkan di rantau Asia Pasifik untuk melonggarkan sekatan perjalanan termasuk Australia, India, New Zealand, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. Justru ia menggesa negara-negara utama lain seperti Indonesia, Jepun dan Korea Selatan untuk mempercepatkan kelonggaran sekatan bagi memaksimumkan manfaat penerbangan yang boleh dibawa ke ekonomi mereka. IATA mewakili kira-kira 290 syarikat penerbangan yang menyumbang 83% daripada trafik udara global. Semua pihak yang ingin menggunakan kemudahan pembukaan semula sempadan dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan dengan peralihan ke fasa endemik COVID-19, rakyat diharapkan agar terus mengamalkan norma baharu dan cekal bagi memastikan diri dan keluarga sentiasa terlindung. Lantaran itu, beliau menggesa orang ramai untuk mengambil dos penggalak COVID-19 secepat mungkin agar terlindung daripada kesan-kesan serius virus ini. Muhyiddin juga berharap prosedur pengendalian standard ataupun SOP yang ditetapkan oleh kerajaan terutamanya di pintu sempadan darat dan air seperti di pintu sempadan Johor, Singapura tidak membebankan dan senang difahami orang ramai. Dan katanya lagi, dengan pembukaan semula sempadan negara ini, Malaysia akan terus berada pada landasan yang tepat untuk pemulihan ekonomi negara yang diunjurkan untuk berkembang antara 5.5 dan 6.5% untuk 2022. Bursa Malaysia Securities Berhad memberikan lanjutan masa kepada TH Heavy Engineering Berhad sehingga 22 Ogos 2022 untuk menyerahkan pelan penyusunan semulanya kepada pihak berkuasa berkaitan untuk mendapatkan kelulusan. Allianz General Insurance Company Berhad menyediakan penyelesaian tuntutan banjir yang pantas untuk pelanggannya yang terkesan akibat banjir di sekitar Lembah Kelang. Moody's Investor Service menjangkakan pasaran kewangan Islam akan terus berkembang pada 2022 dipacu oleh pemulihan ekonomi yang semakin pesat khususnya rantau Majlis Kerjasama Teluk GCC. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, bagi berbincangkan lebih lanjut berkaitan dengan pembukaan sempadan pada 1 April nanti, kita bersama dengan pengerusi Samenta iaitu Datuk William Ng. Selamat pagi Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali reaksi segera kerana ini adalah umpama sinar buat perniagaan perusahaan dan juga PMKS di Malaysia sendiri kerana sejak 2 tahun lebih yang lepas kita terkurung kalau begitu sifatkan. Reaksi segera mungkin daripada Samenta sendiri. Ya, sebenarnya memang yang baik pengumuman inilah mestinya kalau kita benarkan dapat masuk tanpa kuarantin seperti yang diumumkan dan kita juga bagi rakyat Malaysia untuk keluar dan kembali tanpa kuarantin. Semestinya ini akan dapat menggalakkan aktiviti perdagangan. Jadi saya rasa ini memang kita yang baiklah untuk semua peniaga. Datuk, mungkin ramai juga kita melihat sektor pelancongan sebagai contoh. Sebelum ini apabila pandemik melanda Malaysia, mereka terpaksa melepaskan pekerja-pekerja mereka. Kali ini apabila pembukaan pada 1 April nanti sudah tidak lama, mungkin persediaan mereka perlu mengambil pekerja dengan kadar segera dan sebagainya. Mungkin ahli-ahli Samenta sendiri adakah membincangkan bagaimana cabaran untuk mendapatkan pekerja dalam tempoh yang singkat ini? Apakah strategi mereka dan sebagainya? Bukan sahaja masalah pekerja. Sebenarnya kalau kita lihat pemulihan PKS, masih lagi terjejas walaupun dengan pengumuman seperti yang diumumkan semalam. PKS perlu lebih banyak bantuan dalam bentuk pembiayaan otomasi dan prahantaran kerana produktiviti masih lembab. Dia bukan sahaja masalah pekerja tetapi masalah produktiviti juga dan juga kekangan aliran tunai.
Jadi benda-benda ini masih lagi menjadi masalah untuk ramai PKS. Kita lihat kalau masa pandemik, cabaran untuk PKS atau perniagaan secara umumnya adalah SOP yang masa itu kalau kita ingat lagi berubah-ubah. Hari ini dia lain, hari esok lain pula. Dia berubah-ubah. Dan ramai yang tidak dapat beroperasi. Lepas itu bila kita dapat beroperasi semula tahun lepas, cabarannya pula kekurangan tunai seperti yang dikatakan tadi, bekerja. Tapi pada saya ke depan, cabaran untuk PKS adalah bagaimana kita dapat meningkatkan produktiviti kita melalui pendigitalan dan otomasi. Saya rasa itulah yang paling penting ke depan. Tapi meskipun fokus adalah kepada meningkatkan produktiviti melalui pendigitalan dan sebagainya, sokongan berbentuk kewangan, insentif dan sebagainya harus disediakan juga. Namun sudah pasti cabaran kos juga akan dihadapi oleh kebanyakan PKS, khususnya dalam mengambil pekerja baru ataupun yang masih lagi terpaksa bergantung kepada intensif labor ini. Bagaimana untuk mereka menguruskan keadaan ini ataupun apakah realitinya? Kerana kita melihat beberapa cabaran. Pertama sekali mungkin yang sebelum ini menggaji pekerja asing, cabarannya mereka tidak dapat menggaji pekerja asing. Kedua, kita akan menyaksikan gaji minimum RM1,500 akan diperkenalkan. Ini akan menyebabkan mereka sukar untuk melaksanakan pengambilan pekerja secara tempatan. Apa realitinya kalau boleh Datuk kongsikan? Ya, realitinya memangnya Malaysia bukan lagi tempat untuk kita menggaji buruh yang murah. Jadi seharusnya semua perniagaan termasuklah PKS haruslah beredar daripada menggunakan buruh murah kepada meningkatkan produktiviti melalui otomasi. Maksudnya menggunakan mesin, menggunakan pendigitalan dan sebagainya. Saya rasa itulah yang harus kita praktikan ke depan. Okey, Datuk, bukan itu saja. Kalau kita melihat juga tadi Datuk sebutkan juga tahun pertama kita berhadapan dengan COVID ini mungkin SOP itu berubah-ubah. Sukar untuk PMKS sendiri meramal dan sebagainya untuk melancarkan operasi mereka. Bagaimana dengan keadaan ini? Kali ini dijanjikan dibuka pada 1 April, namun apabila PMKS sudah bersedia kelak, bagaimana untuk memastikan dan juga menyeru bahawa jangan ada penutupan sekiranya kes tinggi dan sebagainya supaya tidak ada kejutan lagi untuk PMKS? Ya, betul. Walaupun kita setuju dengan pembukaan sumbatan, kita harus praktikkan SOP yang ketat. Contohnya kita pakai face mask, kita teruskan pakai face mask. Untuk perniagaan pula, janganlah kita leka kan. SOP masih kena jaga. Kalau boleh saringan setiap minggu kita teruskan. Penjagaan sosial kita teruskan. Ini adalah harus. Jadi kita harus ikut sebarang SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Dan kita cakap pasal SOP. Jadi satu lagi yang kita calonkan adalah supaya harga PCR dan harga AKT ini kita turunkan. Kalau kita lihat, walaupun harga ujian PCR setiap satu dihadkan saya rasa RM150 setiap satu. Tapi hakikatnya kebanyakan pusat ujian dikenakan charge antara RM150 hingga RM250. Ini saya rasa terlalu tinggi. Kalau boleh kita harus kurangkan ke serendah RM50 dan ke bawah. Ini penting supaya mereka yang dijangkiti COVID dapat kita asingkan secepat mungkin. Dengan cara ini kita boleh syokkan kepada perniagaan supaya setiap pekerja yang disyaki dijangkiti COVID dapat diuji secepat mungkin. Sekiranya kita dapat bawa turun harga PCR dan AKT. Datuk, saya ingin mendapatkan pandangan Datuk juga kerana apabila kita buka sempadan, SOP itu tetap ada untuk kehadiran pelancong, orang asing dan sebagainya. Bagaimana SOP ini harus sedikit dilonggarkan ataupun dipermudahkan supaya tidak memberikan satu bentuk bebanan kepada pintu masuk kita, Datuk? Ya, seperti yang dicanangkan oleh Perdana Menteri semalam, pelawat harus diuji PCR 2 hari sebelum berlepas dan diuji pula RTK selepas tiba di Malaysia. Saya rasa itu adalah SOP yang cukup ketat dan diperlukan. Tak perlulah kita longgarkan lagi ataupun diperketat lagi. Saya rasa SOP yang dicanangkan itu adalah mencukupi. Dan mungkin terakhir sekali untuk harapan PMKS. Kali ini pembukaan sempadan sebelum ini diperkatakan antara faktor terakhir dalam pemulihan untuk PMKS, untuk ekonomi kita dan sebagainya. Namun bagi Samantha sendiri, apa lagi yang dipandang yang membolehkan kita, yang perlu kita lakukan untuk menambah baik dan juga mempermudahkan lagi usaha pemulihan khususnya untuk PMKS kita? Jadi dua. Satu, selepas kita buka sempadan. Yang satu lagi adalah beralihan kepada fasa endemik. Seperti yang kita tahu, tahun lepas KDNK kita berkembang 3.1%. Ini selepas kita turun 5.6% pada tahun 2020. Jadi sepatutnya kita boleh berkembang sekurang-kurangnya 5.6% tahun lepas. Bukannya 3.1%. Jadi bezanya apa? Bezanya kerana negara jiran yang KDNK dia lebih tinggi dan kerana mereka cepat membuka sempadan mereka. Jadi saya rasa adalah tepat kita buka sempadan
dan beralih kepada fasa endemik seperti yang diumumkan. Okey, Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Datuk William Ng yang merupakan Presiden ataupun pengerusi untuk Samenta. Kita membincangkan tentang pembukaan sempadan yang diumumkan pada 1 April nanti pembukaannya secara rasminya. Baik, seterusnya, Malaysia merekodkan pelaburan tertinggi yang dicatatkan sejak 2006 dengan kelulusan projek berjumlah 306.5 bilion ringgit dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan primer pada 2021. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, negara kekal menjadi destinasi pelaburan menarik bagi pengembangan perniagaan global dan serantau. This is a record-breaking figure as it is the highest approved investments ever. Total approved FDI also saw a massive jump of 224.9% to 208.6 billion ringgit in 2021. These significant investments are from notable foreign sources, where the top 5 FDI sources are from the Netherlands, Singapore, China, Austria, and Japan. Azmin berkata demikian pada sidang media tahunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA 2022 di Kuala Lumpur pada Selasa. Beliau juga berkata jumlah pelaburan langsung asing atau FDI dan pelaburan langsung domestik DDI melepasi jangkaan pada 2021, melonjak sebanyak 83.1% berbanding 2020. Menurutnya, FDI menyumbang hampir 68.1% daripada pelaburan yang diluluskan berjumlah 208.6 bilion ringgit pada 2021, iaitu peningkatan 224.9% daripada 64.2 bilion ringgit yang direkodkan pada 2020. Pulau Pinang merekodkan pelaburan diluluskan tertinggi tahun lepas, iaitu sebanyak 83.5 bilion ringgit, diikuti Kedah 68.3 bilion ringgit, Kuala Lumpur 37.7 bilion ringgit, Selangor 28.8 bilion ringgit dan Sarawak 25.7 bilion ringgit. Jelas Azmin, kelima-lima negeri ini menyumbang 79.6% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan pada 2021. Sementara itu, Azmin berkata MIDA telah mengenal pasti 352 projek pelaburan asing berprofil tinggi setakat akhir tahun lepas dengan gabungan nilai pelaburan potensi 39.2 bilion ringgit. Delighted to share that MIDA has already secured 352 projects in the pipeline with proposed investments of 39.2 billion ringgit for the manufacturing and services sectors. These projects will create more than 90,000 new job opportunities for the rakyat. It is my fervent hope that our beloved nation will continue to be bestowed with vibrant growth, greater wealth, and sustainable recovery towards socio-economic justice and shared prosperity for the people. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.